الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Adakah aku hamba yang bersyukur? Hadirin yang berbahagia, ucapan syukur bermaksud segala puji-pujian hanya untuk Allah. Manakala kalimat alhamdulillah merupakan lafaz lisan yang diucapkan sebagai tanda syukur dan pujian atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur merupakan salah satu daripada sifat mahmudah. Dengan bersyukur, hati akan menjadi semakin tunduk dan tenteram. Lazimnya, setiap kali diberikan sesuatu nikmat, kita akan bersyukur mengingati si pemberi, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, sifat dan rasa syukur merupakan tingkatan yang tertinggi, lebih tinggi daripada kesabaran dan ketakutan. Oleh itu, kalimah syukur merupakan kalimah yang utama dan lebih baik perlu diucapkan. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, seandainya dunia dan seisinya berada di tangan seseorang dari umatku, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, nescaya kalimah alhamdulillah yang diucapkan adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Riwayat Ad-Dailami. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dengan bersyukur dapat menambahkan nikmat yang sedikit, menghindarkan diri daripada kekufuran, mendekatkan hubungan dengan Allah dan sesama insan, serta memperoleh kebahagiaan dalam hidup. Meskipun sifat dan rasa syukur merupakan sifat yang mulia, namun tidak ramai dalam kalangan kita yang mampu bersyukur dengan nikmat kurniaan Allah. Sebaliknya, bagi orang yang tidak bersyukur, mereka kufur dengan nikmat Allah kerana sentiasa merasa tidak cukup dan gelisah dengan apa yang dimiliki. Mereka yang kufur dengan nikmat Allah tidak terdetik di hati untuk berterima kasih kepada Allah. Akibatnya mereka hanyut dan tenggelam dengan kenikmatan dunia, maka hubungan dengan Allah menjadi semakin jauh. Hakikatnya syukur itu sangat sukar bagi mereka yang miskin jiwa. Pelbagai nikmat yang Allah anugerahkan, namun nikmat terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Selain itu, kita juga perlu memanfaatkan segala nikmat yang dikurniakan Allah, khususnya mata, telinga, hati, harta, pangkat, kedudukan serta lain-lain. Dan jangan sesekali nikmat itu digunakan untuk menderhakainya. Oleh itu, Allah mendidik manusia supaya bersyukur, supaya hati lebih tenang. Persoalannya, adakah ketika dan saat ini kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur? Realitinya, ada yang bersabar tetapi tidak bersyukur, begitu juga sebaliknya. Sudah pasti sebagai seorang mukmin kita dituntut supaya bersyukur dengan nikmat yang diperolehi dan ujian yang dihadapi. Apabila diuji dengan kemiskinan, penyakit, harta dan pelbagai ujian, hati perlu bersabar dengan bersyukur, kerana yakin setiap perkara yang berlaku pasti mempunyai hikmah yang tersembunyi. Antara cara menzahirkan rasa syukur ialah dengan berkongsi harta, wang ringgit, makan minum, kenderaan, ilmu dan sebagainya kepada orang lain. Syukur ibarat baja rezeki. Jika seseorang bersyukur, rezekinya berupa ilmu, harta, kesihatan, masa dan tenaganya akan bertambah subur dan berkembang
menjana pahala yang berkekalan. Sudah menjadi lumrah kehidupan, ada yang dikurniakan rezeki yang mencukupi, malah ada yang berlebihan. Namun sebaliknya, ada yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walau bagaimanapun keadaan kita perlu menzahirkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Pemberi. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, realitinya tidak ramai dalam kalangan kita mampu untuk melafazkan rasa syukur. Apabila dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, pandang dan lihatlah ke dalam diri kita sendiri. Adakah kita benar-benar menjadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa? Sebagai hamba Allah, kita dituntut supaya bersyukur kerana ianya perintah dari Allah dengan kurniaan nikmat yang tidak terhitung. Tidak dinafikan pada hari ini ramai yang masih terkesan dengan penularan wabak COVID-19. Namun begitu, di sebalik ujian yang menimpa, kita dapat mendidik hati sentiasa bersabar dan bersyukur. Tidak ramai yang mampu bersyukur dengan ujian dan musibah. Sebagai contoh, apabila berlaku sesuatu yang berlawanan dengan kehendak diri, maka berlakulah tekanan, menyalahkan takdir atas apa yang berlaku tanpa redha, tawakal dan bersyukur pada Allah atas segala ujian yang dihadapi. Oleh itu, ia akan mendorong berlakunya pelbagai tindakan luar jangkaan akibat dari sikap putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, kita juga sering mengeluh tentang kehidupan yang kita lalui. Lebih-lebih lagi kita merasakan kurang senang dan merasa tidak cukup dengan nikmat pemberian Allah. Sebagai orang yang beriman, didiklah hati agar bersyukur dengan apa yang kita miliki dan menyedari masih ramai yang kurang bernasib baik berbanding dengan diri kita. Namun mereka tetap bersyukur. Di samping itu, seseorang yang merasa syukur kepada Allah itu akan melaksanakan ibadah secara konsisten, melakukan ibadah-ibadah tambahan dan ibadah sunat yang lain seperti membaca Quran, berpuasa sunat, berzikir dan berselawat, hadir berjemaah serta menuntut ilmu di masjid dan surau dengan sungguh-sungguh, mencari waktu yang terluang melakukan ibadah sunat tersebut. Hadirin sekalian, dalam memaknai rasa syukur yang mendalam, Rasulullah SAW merupakan satu-satunya manusia yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jaminan tersebut tidak menjadikan Nabi SAW alpa dan lalai dalam menzahirkan rasa syukur dan mempertikaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dilihat peluang dan ruang yang digunakan oleh Nabi untuk melakukan ibadah sehingga bengkak kedua kaki baginda. Peristiwa ini direkodkan melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla qama hatta tafattara rijlahu." Qalat Aisyah, "Ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira lak ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara?" Faqala, "Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakura?" Maksudnya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan solat, maka beliau berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau lakukan sedangkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang telah pun diampunkan oleh Allah?" Lalu baginda menjawab, "Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Riwayat Muslim. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, ketahuilah ucapan syukur adalah amalan dan sifat yang sangat dituntut kerana ianya jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Dunia merupakan jabatan menuju ke akhirat dan nikmat di dunia bersifat sementara berbanding dengan akhirat. Jika apa yang diharapkan berlaku, maka bersyukurlah atas nikmat kurniaan Allah. Namun sekiranya berlaku sesuatu yang tidak dijangka, maka bersabar dan bersyukurlah. Begitu juga, marilah kita memperbanyakkan ucapan syukur kerana nikmat keselamatan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala musibah dan ujian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun negara belum pulih daripada kesan COVID-19, namun kita perlu memperbanyakkan rasa syukur atas peluang kedua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, mengakhiri khutbah ini, marilah kita sama-sama hayati tausiah dan mengambil pengajaran untuk dijadikan pedoman. Antaranya yang pertama adalah kalimah alhamdulillah merupakan lafaz lisan
yang diucapkan sebagai pujian dan syukur atas segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita perlu istiqamah mendidik jiwa agar bersabar dan bersyukur kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk menjalani sisa-sisa kehidupan di dunia pada hari ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, mukmin yang dikagumi ialah yang sentiasa bersyukur di atas setiap kebaikan atau nikmat yang diperolehi, meskipun nikmat tersebut kecil dan sedikit, sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya tetap bersyukur akan nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal soleh yang Engkau redai, dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, dan sesungguhnya aku dari orang-orang Islam yang tunduk patuh kepadamu. Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum